Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita ingin mengupaskan hadis ke-113 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-113 merupakan sepotong hadis yang pendek. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Apa maksud hadis ini? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan salah seorang antara kamu salat menggunakan satu kain dan di bahunya sama sekali tidak berkain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi kita lihat ini merupakan hadis yang pendek yang mana Nabi SAW melarang para sahabat apabila mendirikan salat. Nabi SAW melarang daripada mendedahkan bahu, mendedahkan shoulders kita tanpa ditutup dengan kain, tanpa ditutup dengan baju. Itu merupakan larangan yang diberikan oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis ini, kita lihat di sana ada beberapa pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang pendek ini. Pertama sekali, sebagaimana kita baca dalam hadis tadi, kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang larangan salat dalam keadaan bahu terdedah. Tak boleh kita salat dalam keadaan bahu kita terdedah. Dilarang oleh Nabi SAW. Para ulama kita sepakat tentang kewajipan menutup aurat, baik dalam salat maupun luar salat. Dalam salat kita perlu tutup aurat kita. Sebagaimana wanita perlu menutup aurat mereka, maka lelaki pun perlu menutup aurat mereka. Dan aurat bagi golongan lelaki adalah antara pusat dan lutut. Bahu ni, shoulders, tak termasuk dalam aurat lelaki. Aurat lelaki adalah antara pusat dan lutut. Jadi berlaku sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Kalau sekiranya bahu, shoulders, bukan termasuk dalam aurat lelaki, maka apakah hukumnya bagi seorang lelaki kalau dia salat, dia mendedahkan bahunya? Di sini berlaku sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Pandangan pertama di kalangan ulama mengatakan yang mendedahkan bahu, shoulders, ketika mana mendirikan salat tak sampai kepada peringkat haram.
tak sampai kepada peringkat menjejas keabsahan solat seseorang lelaki itu, tetapi mendedahkan bahu tanpa ada valid reason, tanpa ada keuzuran, maka hukumnya adalah makruh. Ramai di kalangan para ulama berpandangan yang mustahab, adalah dianjurkan untuk kita menutup bahu sekali. Walaupun bahu itu bukan aurat bagi lelaki, tapi adalah dianjurkan untuk menutupnya. Ini berbeza dengan pandangan sebahagian di kalangan ulama. Sebahagian di kalangan ulama berpandangan yang menutup bahu ni hukum dia wajib. Wajib dalam solat-solat fardu. Itu merupakan pandangan sebahagian di kalangan para ulama. Jadi kita lihat hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berlaku sedikit perselisihan pandangan dalam memahami hadis ini. Ada sebahagian di kalangan ulama yang memahami larangan Nabi SAW bagi golongan lelaki daripada mendedahkan bau itu adalah larangan yang hukumnya haram. Itu satu pandangan. Pandangan yang lagi satu pula mengatakan memang betul Nabi SAW larang daripada mendedahkan bau bagi golongan lelaki ketika solat, tapi larangan itu bukan larangan haram. Larangan tersebut adalah larangan yang bersifat makruh, tak sampai kepada menjejas keabsahan solat seorang lelaki. Asalkan dia tutup auratnya, maka itu tidak menjejas keabsahan solat seseorang lelaki itu. Pengajaran yang kedua yang boleh kita raih daripada hadis ini mengandungi message anjuran solat dalam keadaan yang terbaik. Kita bila mendirikan solat, kita pakai dengan cara yang terbaik. Tak kisahlah kita solat dekat masjid, solat 5 waktu dekat masjid, ataupun solat Jumaat, ataupun solat di rumah bersama dengan keluarga, ataupun solat bersendirian. Adalah dianjurkan sangat kita ni bila memulakan salat, mendirikan salat, kita salat dengan pakaian yang baik, pakaian yang indah. Itu kalau sekiranya kita dapat melakukan benda tu. Kadang-kadang sebagian orang dia rasa susah sedikit, dia jenis kerja, dia bekerja, susah nak tukar pakaian. Jadi dia solat dengan menggunakan baju kerjanya, tak jadi masalah. Yang pentingnya adalah bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba sedaya upaya sebagai golongan hamba untuk dress up, untuk berhias, memakai dengan pakaian yang indah, pakaian yang bersih apabila kita mendirikan salat, menghadap Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sesuatu yang amat dianjurkan. Hadis ini tadi membincangkan tentang mendedahkan bahu bagi golongan lelaki. Mendedahkan bahu, shoulders, tak dibenarkan, dilarang oleh Nabi SAW. Ulama selisih pandangan antara hukum haram ataupun hukum makruh. Di sana barangkali ada yang bertanya, bagaimana pula kalau seorang lelaki salat tapi dia dedahkan lengan dia? Dia pakai baju short sleeve. Ataupun dia salat dalam keadaan kepalanya, rambutnya terdedah. Dia tak tutup dengan songkok. Dia tak tutup dengan serban. Jadi adakah menutup kepala itu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam ketika mana orang sedang mendirikan salat? Para ulama ketika mana membincangkan isu ini, mereka mengatakan yang isu ini berbalik kepada adat kebiasaan sesebuah tempat.
Kata para ulama kita, sebagai contoh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hukum asal kalau seorang lelaki solat dalam keadaan mendedahkan kepalanya, solatnya sah. Kepala ni bukan aurat bagi lelaki. Tapi dalam masa yang sama juga, bila kita mengkaji tulisan para ulama silam kita, kita akan mendapati ada sebahagian ulama berpandangan makruh bagi seorang lelaki solat dalam keadaan tidak menutup kepalanya. Memang ada pandangan semingkar rupa. Pandangan semingkar rupa pernah dinisbahkan, disandarkan kepada sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Sebagai contoh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati, beliau berpandangan adalah makruh menedahkan kepala ketika mana mendirikan solat bagi lelaki. Ini juga merupakan pandangan sebahagian di kalangan para ulama mazhab Hanafi, seperti Al-Imam Ibn Nujaim. Daripada kalangan ulama mazhab Hanafi, beliau berpandangan makruh golongan lelaki menedahkan kepala dan rambutnya ketika mana mendirikan salat. Cuma kata para ulama-ulama yang mengatakan makruh menedahkan kepala, kata-kata mereka ini perlu difahami berdasarkan konteks tempat mereka berada. Kerana hukum asal adalah dibenarkan bagi lelaki untuk solat dalam keadaan tidak menutup kepala, tak jadi masalah. Hadis tadi dia tak larang daripada menedahkan kepala, rambut kan. Hadis tadi larangan Nabi daripada menedahkan bau, shoulders, ketika mana mendirikan solat bagi golongan lelaki. Bahkan kata Majlis Fatwa Jordan, mereka mengatakan yang di sana tidak ada hadis yang boleh dijadikan sebagai sandaran untuk menghukumkan. Tak ada hadis yang secara jelas menunjukkan yang sunat untuk tutup kepala ketika solat. Jadi ini berbalik kepada adat kebiasaan. Bermaksud, kalau kat sebuah satu tempat, menutup kepala bagi golongan lelaki dalam solat adalah sesuatu yang dilihat sebagai baik, maka dianjurkan bagi golongan lelaki dekat tempat tersebut bila mendirikan solat menutup kepala mereka. Ini termasuk dalam kategori kita berpakaian dengan pakaian yang baik dan indah ketika mana kita mendirikan solat, ketika mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berbalik kepada adat kebiasaan. Kita tak mengatakan yang pakai penutup kepala ketika solat tu wajib. Tidak. Dia melihat kepada adat kebiasaan sesuatu tempat. Kalau memang itu merupakan praktis orang untuk menutup kepala dan itu dilihat sebagai baik, maka jadilah dia dianjurkan. Di sebahagian tempat yang lain, benda tu kalau tak buat pun tak mengapa, tak jadi masalah. Jadi ada sebahagian hukum hakam ni dia berkait rapat dengan adat kebiasaan sesuatu tempat. Dan adat kebiasaan ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Kadang-kadang ada sebahagian isu ni dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW ada menjelaskan hukum isu tersebut. Sebagai contoh, dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW ada menjelaskan tentang isu aurat. Tak dibenarkan kita menedahkan aurat. Jadi kalau ada kebiasaan kat satu tempat, orang-orang tak kisah tentang aurat, mendedahkan aurat, adakah adat semacam rupa diambil kira dalam Islam? Kata para ulama, tidak. Bila adat bercanggah
dengan nas Al-Quran, bila adat bercanggah dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu yang diberikan keutamaan yang lebih layak untuk kita ikut adalah nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah lebih layak untuk kita mengikut wahyu Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah negara, walaupun banyak orang tak pedulikan tentang hukum aurat, di sebuah negara barangkali ramai orang yang mendedahkan aurat mereka tanpa rasa segan silu. Adat kebiasaan sedemikian rupa, this type of practices adalah sesuatu yang tak selari dengan ajaran Islam. Di sana pula ada sebahagian perkara yang merupakan adat kebiasaan dan dalam syariat Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tak ada spesifik hukum sama ada melarang benda itu atau menganjurkan benda itu. Maka ini berbalik kepada adat. Salah satu isu yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai contoh menutup kepala bagi golongan lelaki. Bagi sebagian tempat, kalau lelaki Islam tak tutup kepala, dilihat sebagai satu keaiban. Dilihat sebagai sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah. Jadi kalau ada orang Islam yang tinggal dekat tempat sedemikian rupa, dianjurkan baginya untuk menutup kepalanya. Dengan memakai songkok ataupun sarban sebagai contoh. Tapi kalau di tempat yang lain, mendedahkan kepala, mendedahkan rambut, dia tidak dilihat sebagai satu keaiban. Normal. Maka kita mengatakan tidak menjadi masalah kalau seorang lelaki tidak menutup kepalanya. Baik dalam solat ataupun di luar solat. Jadi ada sebagian hukum hakam yang berkait rapat dengan adat kebiasaan sesuatu tempat. Itulah di antara pengajaran-pengajaran penting yang kita nak kongsikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.